Anas yang menjadi khadam. Tolong doa untuk dia. Nabi tak boleh doa. Ya Allah, bagilah kepada Anas ni umur yang panjang, bagilah kepada Anas ni rezeki yang murah, dan bagilah kepada dia esok-esok di bila kahwin anak yang ramai. Nabi minta yang tu. Makbul doa Nabi makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mati umur 100 tahun, anak 100. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia mati pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah. Daripada zaman Nabi Adam dia jadi khadam Nabi. Dia mati semasa kerajaan Bani Umayyah, semasa Marwan al-Hakam menjadi khalifah, baru dia mati. Panjang umur. Nabi doa tu jadi ke dia. Anak ramai, dan dia di kalangan sahabat Ansar, orang Madinah, dia orang paling kaya. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas. Ummu Sulaim ni pula, apabila Nabi mai di rumah dia, Nabi buat qailulah di rumah dia. Qailulah ni makna dia tidur sah. Nabi bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi pi di rumah depan ni, rumah Anas ni, rumah Ummu Sulaim, rumah Abu Talhah ni. Nabi pi di sana, menjadi kebiasaan Nabi. Pi duduk situ, Nabi landing saat di situ. Qailulah, tidur sah. Sementara nak tunggu masuk waktu Zuhur. Dan panas. Dan tiap-tiap kali Nabi tidur tu, peluh Nabi ni merecik-recik. Sehingga kan Ummu Sulaim, mak Anas ni, mak Anas bin Malik ni, dia ni macam mana ni, dia nak peluh Nabi tu. Maka satu hari dia hampak kain elok-elok. Bila Nabi main nak pergi tidur di tempat Nabi selalu duduk tidur qailulah ni, Nabi kata, ni apa ni Ummu Sulaim? Dia kata, tak ada apa, supaya tuan lebih selesa. Nabi tidur dan macam biasa panas berpeluh. Kena di kain ni. Bila Nabi SAW bangkit nak pergi masjid untuk sembahyang zuhur, kain tu Ummu Sulaim ambil, dia perah. Dia perah banyak mana boleh dapat peluh Nabi, dia simpan. Perbuatan Ummu Sulaim ni dilihat oleh Nabi SAW. Nabi kata dekat dia, ya Ummu Sulaim, apa ni? Buat apa ni? Dia kata, tak ada ya Rasulullah. Setelah tuan tak ada esok ni, mungkin ini aku boleh tunjuk kepada anak cucu aku. Dia kata, peluh Nabi. Peluh Nabi tu. Dan kata Ummu Sulaim dalam satu riwayat, dia kata apa? Ternyata peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Tuan, ni yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita duk sambut maulid dia apa semua ni, kita nak kena kenal Nabi pergi sampai ke situ. Itu Ummu Sulaim. Ada pula satu cerita tentang Anas bin Malik pula. Dia ni apa dia? Dia simpan rambut Nabi. Rambut Nabi ni Anas, anak Ummu Sulaim, Anas bin Malik yang riwayat hadis kita baca ni, dia simpan rambut Nabi. Setelah wafat Nabi, orang duk mai jumpa dia, duk minta dekat dia rambut. Dia bagi satu sampai tinggal selai ke dia. Maka Anas bin Malik ni pesan kepada anak murid dia. Dia pesan kepada anak murid dia, dia kata, kalau aku mati esok ni, dia kata, rambut hak selai ni letak di bawah lidah aku dan kebumikan aku bersama dengan kenangan aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatatkan dalam riwayat, anak murid yang dia pesan ni nama Sabit Al-Bunani. Tuan-tuan, kitab-kitab macam ni yang saya kata tadi, kalau ada orang rajin duk terjemah ke bahasa Melayu, tuan-tuan, kita baca pun kita berasa macam nak merecik elok ni. Bukan apa, tuan-tuan, kita duk baca hadis, kita duk sebut aja nama Anas bin Malik. Siapa Anas tu? Kalau kita baca hadis, kita kenal tu, kita kenal Anas tu siapa, dia ni orang macam mana. Kalau kita kenal sampai macam tu, kita baca hadis dia, hadis tu dia jerap masuk dalam hati kita. Maka orang yang mengaji bidang ilmu hadis ni, dia ada kajian terhadap rawi hadis. Di sinilah dia jumpa riwayat-riwayat hidup para rawi hadis ini. Dia buka orang sebarangan, tuan-tuan. Saya kata di masjid mana semalam mengajar ni, ada satu orang forward satu email mai dekat saya. Dia tunjuk dalam email tu, dia masukkan klip video di Madinah yang berlaku baru ni. Satu orang duduk atas bilik hotel, dia duduk ambil gambar Masjid Nabawi pada masa tu tengah bang Aisyah ke apa ke.
daripada tingkap bilik hotel dia duk ambil gambar. Gambar Masjid Nabawi masa orang tengah duk bang Aisyah. Terkejut dia. Pasal apa? Bila mai tang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba cahaya keluar daripada Masjid Nabawi tu. Dia naik cerah macam tu. Terkejut dia ni. Gambar tu daripada buat posting masuk di dalam email ni. Kita tengok wallahu a'lam betul ke tak betul. Kalau betul pun itu bumi Rasulullah, itu Madinah, itu bumi Rasulullah. Kalau Allah nak tunjuk benda yang miracle macam tu, itu hak Allah. Mempercayai dia bukan satu benda yang dipaksa oleh agama. Tapi kalau kata benda tu betul, itu tidak salah. Kerana itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini cerita-cerita yang ada. Cerita pasal ini banyak lagi ni. Cerita pasal Anas bin Malik, cerita pasal Ummu Sulaim, cerita pasal anak dia yang bernama Unais. Ada anak dia Anas, anak Ummu Sulaim dengan Malik. Bila dia menikah dengan Abu Talhah, dia dapat pula satu orang anak lagi, anak laki-laki. Yang anak laki-laki ni mati. Dapat pula anak lagi satu, nama Unais. Unais ni pula ada satu cerita dia pula. Tak habislah hadis yang kita baca ni kalau duduk cerita pasal ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cuba kita tengok apa cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni. Kata dia hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata ia pada murid-muridnya, aku mau cerita pada sekalian kamu akan satu cerita yang aku dengar sendiri daripada Nabi SAW. Anas ni oleh kerana dia panjang umur. Dia kecil-kecil dah jadi khadam Nabi. Bila Nabi wafat, 10 tahun Nabi duduk di Madinah, Nabi wafat. Dia masih budak-muda lagi. Lepas itu umur dia pula 100 tahun. Anak murid ramai. Anak murid ramai lah. Sahabat-sahabat dah mati, habis dah dia ada lagi. Maka anak murid dia ramai. Maka satu hari dia kata ke anak murid dia ni, maka tiadalah boleh bercerita akan sekalian kamu oleh seorang pun daripada sahabat Nabi hak lain akan hadis ini. Yakni kemudian daripada aku di negeri Basrah ini. Dia pergi duduk di Basrah, di Iraq. Anas bin Malik pergi duduk di Basrah, di Iraq. Dia kata dekat anak murid dia, kalau hampa nak cari orang lain nak dengar hadis yang aku nak abang ni, hampa tak akan dapat dah. Aku sahaja boleh cerita hadis ni dekat hampa. Kata Anas bin Malik macam tu. Yang ialah hadis yang didengar daripada Nabi SAW. Kerana tak ada seorang pun sahabat Nabi yang hidup di negeri Basrah ini melainkan aku. Dia kata. Hak nama kata sahabat Nabi tak ada dah. Aku seorang aja generasi sahabat yang hidup di Basrah ni. Dia kata. Maka hampa tak boleh dengar hadis daripada orang lain. Daripada aku sahaja hampa boleh dengar benda ni. Dan tiada siapa hafaz hadis ini, hadis yang mau aku ceritakan kepada kamu ni. Hadis ni dia kata tak ada orang lain ingat, aku seorang aja ingat. Dia kata ni sebelum dia nak habaq hadis ni, dia habaq hak tu dulu. Intro ni tuan-tuan kadang-kadang penting. Kita pun ambil daripada hadis-hadis macam ni. Kita nak baca kitab, kita baca hadis dulu, 1-2 hadis dulu. Kalau orang kata nak makan ni, dia benda tu intro tu dia jadi appetizer. Dia jadi pembuka selera. Satu. Yang kedua kita baca lu hadis lain 2-3 tu pasal kawahat main lambat no. Dan dia sampai dan dia dengar. Isi kitab ni kalau kita duduk terus bahagia satu intro tu. Intro ni bukan orang lah pandai buat. Sahabat dulu pun dah buat dah. Sebelum dia nak habaq hadis Nabi ni, intro dulu. Dia kata aku nak habaq dekat hampa satu hadis. Yang hadis ni hampa tak akan dapat dengar daripada siapapun yang ada di atas bumi Basrah ini. Pasal apa? Pasal hak tahu pun mungkin dah mati habis dah. Aku seorang aja yang tahu hadis ni. Aku seorang saja yang hafal hadis ni. Hadis tak habaq lagi, tapi intro tu bagi dulu. So bila dia kata lagu tu, puak ni pakai duduk berkemah tempat duduk ni, nak cerita apa ni? Ini cerita dia. Baik. Kemudian apa jadi? Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yazharal jahlu. Dia pun bagi tahu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada alamat kiamat ialah terangkat ilmu, maka zahirlah orang-orang jahil. Dia kata Nabi habaq kat aku.
Menjelang kiamat apa jadi? Ilmu Tuhan ambil balik. Bila ilmu ambil, jahil ramai ada di atas muka bumi ini. Itu dia kata. Baik, masalah dia kata. Yang kata terangkan ilmu itu apa maknanya? Kata dia, makna terangkan ilmu itu ialah habis hilang ilmu syarak ini, maka tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat. Dia akan main satu time esok ni pakai tak erti agama belaka. Lah ni kira ramai lagi, orang reti ni ramai lagi. Dia akan main satu masa esok ni dia pakai tak erti belaka pasal agama. Tahun bila dulu TV3 tunjuk jejak Rasul? Jejak Rasul di Spain, di Spanyol. Kita duk baca sejarah cerita Tariq bin Ziyad apabila dia mendarat di Andalus, di Spanyol ni, dia masuk dan dia bawa Islam dan Islam menjadi satu agama yang diterima di Andalus. Jejak Rasul tunjuk balik cerita Andalus, cerita Spain, cerita Spanyol hari ini. Orang duduk dalam rumah, yang rumah tu ni di bim apa nama rumah dia ni ada ukiran khat Quran. Maknanya rumah dia duduk tu dulu masjid. Dia pergi beli masjid, dia buat rumah dia. Di bim ni diukir ayat Quran dengan tulisan khat yang cantik. Jejak Rasul tunjuk. Orang pergi interview tuan rumah tu, tanya dia, ni apa benda ni? Dia kata dia tak tahu, tapi maybe is a type of calligraphy. Dia kata mungkin benda ni jenis-jenis apa ni calligraphy, jenis apa tu, tapi but I really love it. Dia tu Islam. Dia tak tahu kata tu ayat Quran, dia tak tahu. Dia kata dia syok seni tu. Kerana dia syok seni itulah maka dia beli rumah ni, dia kata. Mafhum dia apa tuan-tuan? Maksud dia apa? Ni Nabi kata ni. Dia jadi tak erti agama, tapi dia mengaku kata dia Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak kembangkan sikit lagi apa yang Nabi sebut ni, kalau kita nak kembangkan sikit lagi, tuan-tuan percaya tak kalau saya kata ada orang Islam hari ni tak erti baca Quran? Memang ada. Tak erti baca Quran. Nak jadi penyakit kat kita apa dia? Anak kita salah seorang hak tak erti baca Quran. Tingkatan 5 di sekolah tak erti baca Quran. Kita panggil anak kita, abang, cuba baca, ayah nak dengar. Gelak dia nak lari. Bukan dia segan nak baca, dia tak erti baca. Kita kata ni apa? Ni hang daripada sekolah rendah tak mengaji agama ke? Hang ni dah tingkatan 5. Apa ni? Ustaz hang makan gaji buta. Ustaz kena marah. Ustaz yang duk kena marah ni ustaz. Ustaz ni mengajar ni tak tahu nak abang. Duk ustaz ni sampai terlucut lah tu. Apa duk ustaz motor tu sampai terlucut lah. Budak ni bila mai kelas agama dia lari. Ni hak kata anak kita ni, bila mai kelas agama dia lari. Bila ustaz masuk-masuk kelas 30 orang, tinggal lagi 15 aja. 15 dah lari. Dia sanggup pergi menyorok di jamban sekolah, dia sanggup naik atas siling pergi duk menyorok panas peluh meleleh ni daripada dia duduk dalam kelas agama nak kena mengaji Quran ni. Dia tak mau. Kita tak tahu. Bila ustaz di sekolah, bila guru di sekolah dapat tangkap, ambil tindakan, sebat anak kita balik-balik main, abang ayah saya kena sebat, tunjuk belakang apa ni, kita ni tak dan pakai baju dah, dengan baju perang tu kita lenggak pergi. Anak saya jentik pun saya tak pernah. Ni apa ni? Cikgu apa ni? Pergi balun budak ni sampai 3 suku maut. Kita marah orang nak ajak anak kita. Benda ni berlaku. Benda ni jadi. Akhirnya apa jadi? Jadi hak Nabi beritahu ni. Apa dia? Maka kejahilan jumpa merata tempat. Jahil. Pasal apa? Ilmu agama sudah tak ada di dada. Dia kata. Dan dia kata apa akan jadi lepas pada tu? Terangkan ilmu agama ni, maka kerana mati segala orang yang menanggung ilmu agama itu. Dia jadi macam tu. Orang-orang alim makin duk mati, hak ganti mai tak sealim yang mati itu. Maka tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat lagi. Kerana segala orang yang menanggung ilmu agama itu, orang alim itu sudah mati pi. Ilmu ikut sekali dengan mati dia. Maka rupa kelakuan hilang ilmu itu bukannya dihilang dan dilenyapkan daripada dada orang alim.
tetapi hilang dia dengan sebab mati orang alim. Orang alim mati, mati tak ada dah. Orang alim mati, mati tak ada dah. Hari ni tinggal cerita aja, orang sebut dulu orang alim nama Tok Kenali. Cerita Tok Kenali ni macam ni, macam ni, macam ni. Boleh cerita je lah. Orang alim dulu nama dia ni macam ni, macam ni. Boleh cerita, boleh dengar aja lah. Tapi ganti dia, tak ada. Anak dia sendiri pun tak jadilah macam dia. Begitu. Baik. Dan sebelum mati orang alim itu, kurang orang yang mengambil ilmunya. Masa dia tak mati, dia mengajar di masjid pun main 5 orang. Lepas itu dia bawa sekali ilmu dia. Sebagaimana pada zaman kita pada hari ini, telah banyak kurang orang-orang alim itu. Kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak itu, daripada setahun kepada setahun, semakin berkurangan ia. Orang alim ni makin duk mati. Dan menuntut ilmu itu tiada sampailah ulama seperti yang ada pada zaman dulu. Dia kata hak ada kendian ni dah tak jadi macam orang dulu. Maka cubalah uji setengah daripada orang-orang alim hari ini yang disaksikan berilmu dengan mendapat surat pengakuan berilmu syarak itu. Dia kata ni Syekh Idris Al-Marbawi dia challenge. Dia kata tak percaya hak dia kata ni. Dia kata pergi cari orang-orang hak mengaji agama yang membuktikan ilmu dengan sijil. Dia ada PhD dalam bidang agama. Cuba pergi test tengok apa yang dia reti tentang agama. Dia kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia ada bachelor saja. Idris Al-Marbawi ni mengaji Al-Azhar bachelor saja, tak ada master, tak ada PhD. Tapi ilmu dia bukan bandingan. Dia kata pula, dia kata pergi cek tengok orang yang duk pegang sijil-sijil ijazah dalam bidang agama ni. Adakah ilmunya itu ada di dalam dadanya seperti mana ulama dulu? Pakai title doktor di depan, doktor tu doctorate dalam bidang agama, PhD dalam bidang agama, cuba pergi test dia tengok. Ada tak dia mengaji sampai PhD tu, ada tak dalam dada dia? Dia kata, ni nak abang kata ilmu tu dah makin kurang tu. Dia kata, bahkan setengah mereka yang mendapat syahadah, yang mendapat sijil itu, belum pernah pun mengarung membaca kitab tafsir yang besar-besar. Tu dia. Mengaji sampai habis tinggi dalam bidang agama, orang sebut kata tafsir Fakhrul Razi pun tak pernah tengok. Bukan kata tak pernah buka baca, tak pernah tengok pun kitab tafsir tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis Bukhari dan hadis Muslim dan lainnya daripada kitab-kitab hadis yang besar. Orang baca satu hadis Bukhari dekat dia, dia kata tak pernah dengar pun hadis tu. Subhanallah. Hadis Bukhari, dia kata tak pernah dengar. Demikian dia kata hal orang akhir zaman ni. Belum pernah dipelajarkan dan juga belum pernah diambil fatwa akan isinya daripada guru. Idris Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi, sebelum dia tulis Bahrul Mazi ni tuan-tuan. Bahrul Mazi ni dia ada 22 jilid. Sebelum dia start tulis kitab ni, kitab Bahrul Mazi ni, dia khatam hadis-hadis yang kita duk baca ni 2 kali khatam dengan guru dia. Hadis yang kita baca ni, dia mengaji depan guru dia. Dia mengaji daripada jilid nombor 1 hadis tu sampai jilid 22 ujung sekali. Dia mengaji berdepan dengan guru dia, khatam 2 kali. Selepas dia khatam 2 kali, baru Bismillahirrahmanirrahim dia start tulis kitab ni. Ya Allah, tuan-tuan, ini yang kata rentua ni, yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia macam ni. Dia kata, sungguh dia kata, cukup pada dirinya ilmu alat. Dia kata, walaupun orang hari ni ilmu alat kemas. Ilmu alat ni apa? Ilmu bahasa. Dia dari segi lughah, dari segi ilmu bahasa Arab ni, jangan bertengkar dengan dia. Dia mesti menang. Dia pandai bahasa Arab. Dia pandai ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Tetapi tidak sama ia dengan orang yang menghadap gurunya. Dia kata, pandai tapi tak mengaji, menghadap guru tak boleh sama. Dia kata, ilmu ni dia kena mengaji depan guru. Itu dia, keberkatan tu dia kata. Maka mengambil hadis-hadis pada gurunya. Mengambil apa maksudnya daripada mulut gurunya. Yang dibentangkan kitab di depannya. Duduk depan guru ni, mengaji. Buka kitab mengaji. Dengar guru baca. Itu dia kata ilmu sebenar. Dia kata, keberkatan tu ada di sana. Dia kata. Maka seperti ilmu tafsir dan ilmu hadis dan ilmu fiqh dan sebagainya. Maka tiada yang satunya seperti yang lainnya. Dia kata ilmu ni antara satu dengan lain tak sama.
Satu orang dia alim fiqh, dia alim dalam fiqh, dia tak pandai hadis. Satu orang dia alim dalam hadis, fiqh dia tak apa nak kemahiran. Nak dapat satu orang yang alim tafsir Quran, yang alim hadis, yang alim fiqh, yang alim ilmu usul, susah. Dia kata. Dia duk kerja apa? Pensyarah di fakulti syariah universiti, di sebuah universiti. Dia pandailah syariah. Tapi pitanya dia kata, ustaz, minta saya tak faham betul tentang hadis mursal ni. Hadis mursal ni macam mana, ustaz? Dia kata, jangan duk cari pasal dengan aku. Dia kata, saya ni bidang syariah. Dia kata, kalau nak tanya apa saya, apa perbezaan pendapat mazhab apa saya boleh lah. Ni hampir tanya orang lain. Maknanya dia tak menguasai bidang ni. Itu manusia hari ni. Dia tak menguasai semua bidang. Maka kerana tu, menyedari hal tu, maka kita ni semua kena berlapang dada. Tak boleh orang fiqh kata dia yang faham benda ni, dia ni tak faham. Tak boleh. Kerana saling melengkapi di antara satu sama lain. Baik, dia kata apa? Maka dengan keterangan ini menunjukkan ilmu syarak itu telah hilang selapih-selapih, bahkan telah hilang beberapa lapis. Dia kata. Dia jadi macam tu. Selapih, benda ni makin duk hilang. Maka satu lagi jalan hilang ilmu itu ialah dengan tiada beramal. Itu satu. Tak beramal, tak amal, hilanglah. Orang hafal Quran. Ni anak-anak kita dah belajar hafal Quran sebelah ni. Dia hafal, esok dia pergi periksa apa semua, dia disahkan sebagai satu orang hafiz yang ingat 30 juzuk Quran. Selepas dah disahkan, kata dia ingat 30 juzuk Quran, kalau dia tak amal, lupa. Masa mengaji ini ingat, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal hari-hari duk menerah. Esok ni dah pergi terima ijazah, dah ambil dah ijazah, pengesahan ingat 30 juzuk, pi pula di Mesir, sambung pula di sana dalam bidang apa-apa dan sebagainya, duk kalut mengaji ni, terlupa dah nak menerah Quran ni, lupa dah. Balik daripada Mesir, lupa dah. Ingat pun ingat tumpuk-tumpuk ya. Tanu ingat baca-baca start surah ni pi perhabis dengan surah lain, dia jadi celaru dah. Pasal apa? Pasal tidak beramal. Berapa ramai orang yang hufaz Quran yang lupa hafazan dia. Lupa. Kecuali kalau sekiranya dia dah dapat dah 30 juzuk dan dia pergi kerja dia tu kerja yang menghendaki dia hafal benda ni hari-hari. Contohnya dia jadi pensyarah di Ma'had Tahfiz, insya-Allah dia tak lupa. Dia dapat 30 juzuk Quran, dia pergi kerja di Jakim, kerja duk pergi cek buku orang tulis betul tak betul, dia lupa ayat ni. Kalau sekiranya dia tak duk ulang hafal untuk diri dia, dia lupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai satu tahap dia sendiri. Kalau boleh orang nak tulis nama dia, orang nak tulis Al-Hafiz, dia kata tak payah tulis. Dia sendiri kata tak payah tulis. Pasal apa? Pasal dia takut. Pasal dia tahu dia dah lupa banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ceritanya. Maka dia kata bila tidak beramal, salah satu sebab akan hilang ilmu ni. Kemudian di bawah tu dia cerita lagi lah sebab-sebab ilmu boleh hilang ni. Dia kata apabila berkurangan makbul ilmu syarak. Maksudnya ilmu syarak ni kurang menjadi ilmu yang digemari. Dia ada satu time semua pakat nak hantar anak pergi Maktab Mahmud. Satu time. Dia main satu time pula pakat duk hantar anak pergi MRSM pula. Bila dia main keadaan macam tu, tak apa nak minat dah hantar anak pergi bidang agama, itu juga salah satu sebab ilmu agama kurang. Dia kata. Pasal apa? Secara tak sedar, masing-masing pakai hilang minat nak hantar anak ke sekolah agama. Dia pakai hilang minat. Dia hilang minat, maka ketika itu ilmu agama akan kurang. Dia kata. Dan di bawah tu dia tulis lagi, dia kata dan kadang-kadang dia kata berlaku ilmu zahir. Ilmu syarak ini hanya ada dalam bentuk ilmu zahir saja dan tidak lagi ada dalam bentuk ilmu batin. Mengaji bab-bab yang zahir fiqh apa lagu-lagu ni, hak batin ni hal nak membaikkan hati, nak ikhlaskan amal ibadah dan sebagainya, yang tu kurang. Maka dia jadi satu orang yang alim tetapi tidak tawaduk. Itu juga kurang ilmu agama ni. Baik, kemudian dia kata apa? Masalah muka surat sebelah. Dia kata zahir kejahilan di muka bumi. Yakni maka teranglah tiada siapa tahu akan hukum syarak lagi pada waktu hampir kiamat,
Dan apabila jadi tiada siapa tahu nak menjalankan hukum syarak, maka tentulah mereka jalankan hukum mengikut hawa nafsu mereka. Bila ilmu syarak ni sudah jadi nombor 2, maka orang dah tak kalut dengan agama dah, dia kata. Ataupun hukum undang-undang sekular yang dipelajarinya. Dia dah main satu tahap dah. Dia kata ni bagi pi mengaji bidang syariah, apa pi buat syariah wal qanun, apa bidang undang-undang Islam pun tak boleh buat apa, dia kata. Hantar anak dia pergi mengaji bidang undang-undang biasa, undang-undang sekular, undang-undang civil. Pasal apa? Bila masuk bidang tu nampak dia punya prestige tu ada. Tuan-tuan tengok hakim mahkamah tinggi dengan hakim mahkamah tinggi syariah, dia tak sama. Hak nu dia nampak hebat. Dia nampak cermin gelap, kereta cermin gelap, dia nampak. Hak ni dia nampak lagu ustaz juga. Jadi apabila manusia menilai benda ni dengan nilaian dengan kacamata dunia, dia duk syok yang nu nampak steady ni, nampak kemas. Maka salah satu sebab undang-undang Islam ditinggalkan. Tuh, law ni di Malaysia ni okey sikit. Di Malaysia ni ada usaha ni nak penaik undang-undang Islam ni. Ada usaha. Itu sebab tuan-tuan tengok kadang-kadang duk jadi kontroversi. Pasal apa? Pasal Malaysia memberi ruang kepada mahkamah syariah, memberi ruang dalam kes-kes apa permohonan murtad misalnya. Di Malaysia ni dia kata lagu tu, dia kata benda ni bidang kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah ini tak boleh masuk campur. Kuasa tu diberi, bila kuasa tu diberi baru ada harga dia, baru ada harga dia. Tapi kalau hak tu tak bagi, mahkamah ni duk kontrol semua, tak ada apa dah. Mahkamah syariah ni dia kata bercara ke khaluat lagu tu aja, tak ada apa. Maka pandangan pun dah tak tinggi dah. Maka akhirnya apa? Undang-undang Islam ditinggalkan. Dia kata, ini yang duk jadi. Walhal undang-undang Islam ini undang-undang Allah. Sepatutnya dia yang didaulatkan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan sambung hadis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa yafshu az-zina. Dan apabila ilmu ni dah makin tak ada, maka masyhurlah zina, yakni kembang tersiar zina ini di merata-rata. Dan ini pula satu daripada alamat kiamat. Bila orang jahil banyak, zina ni ya Allah, tak tahu nak abang. Bukan lagi dah di hotel-hotel, dalam rumah pun boleh jadi zina. Dalam rumah pun boleh jadi zina. Duduk satu kawasan perumahan sampai boleh tahu rumah mana ada buat kerja ni. Tapi kekuatan untuk nak ambil tindakan tak ada. Duk bercakap ni, dalam taman perumahan ni duk bercakap, dia ni apa ni, duk balik perempuan ni, bukan bini dia ni, dia duk balik main ni. Duk bercakap je, tapi nak enforce, tak boleh. Pasal apa? Zina berleluasa. Begitu jadi. Dia kata, baik. Dia kata, maka masyhur zina itu bagaimana keadaan dia? Dia kata, masyhur zina itu, yakni jadi banyak zina ini. Maka ini satu perkara yang sangat zahir pada masa kita ini. Dia kata teruk. Lah ni kalau di pekan-pekan besar tuan-tuan, sampai masa lunch, masa makan tengah hari pejabat tu dia pergi berzina. Ada pula hotel-hotel yang boleh bagi sewa ikut jam ni. Kalau sewa satu malam, 350 ringgit, satu malam bilik hotel. Kalau nak main sewa sejam, 50 ringgit. Pakat duk pakai kemudahan tu. Sama-sama kawan kerja satu pejabat ni. Dia ni laki orang, dia ni bini orang. Hang boleh senyum ke aku boleh kejip mata ke hang, aku boleh duk SMS bahasa lucah dekat hang, hang boleh jawab balik macam ni dekat aku, dia boleh jadi macam tu. Sat lagi, set. Pukul 12.30, pukul 1 sat lagi, kita pergi hotel sekian-sekian. Zina. Laki di rumah tak tahu cerita, bini di rumah tak tahu cerita. Dua ni sudah ada satu cerita lain di sana. Dia jadi teruk sampai macam tu. Rupa-rupanya benda ni Nabi sebut 1400 tahun dulu. Nabi sebut dah akan berlaku benda ni. Apa dia? Wa yafshu az-zina. Zina ni merata ada zina. Orang buat taman rekreasi ni habuan petang-petang kita boleh pergi duduk berjalan, ambil exercise. Depa guna taman-taman tu untuk buat benda maksiat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kita kena tahu tuan-tuan. Pasal kita semua ada anak. Minta Allah jauh anak kita, keturunan kita daripada terlibat dengan benda-benda cemar yang macam ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata apa di sini? Dia kata, maka ini satu perkara yang sangat zahir pada masa kita ni. Di mana tempat, di mana negeri, maka rumah sundal itu ada. Dia kata, tuan-tuan tengok dah dalam TV3, 360, apa semua, tengok dah. Kena tengok lah, sampai tak tengok TV pun tak boleh juga. Tu, yang ada dalam TV3, 360. Duk tunjuk ni sampai sudah ma'ruf, sudah masyhur, sudah maklum kepada semua orang, lorong ni lorong maksiat, tapi tak ada tindakan. Lorong maksiat lah. 360 boleh pergi ambil gambar, boleh hantar wakil dia pula pergi bersembang dengan kontor, rakam pula bagi kita dengar dalam TV. Boleh pergi sembang, boleh pergi tanya pula, tanya ni kalau aku nak langgan hang ni berapa dik kena. Keluar dalam TV. Ni, hak kitab duk bagi tahu ni, hak Nabi sebut ni, hari ni dibuktikan secara audio visual. Dibuktikan dalam TV. Boleh tengok terang-terang orang yang terlibat dengan benda tu bercakap, tak tahu malu. Hak sedihnya apa tuan-tuan? Namanya Islam. Sampai takat ni tuan-tuan, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan ni, tak mau percaya lagi kah dengan hadis Nabi? Nabi dengan mukjizat yang Allah bagi dekat dia, dia bercakap benda yang tak jadi lagi. Tapi Nabi bila dia bercakap benda ni pasti jadi. Dan hari ni jadi. Maka terbukti bahawa kiamat sudah dekat. Begitu. Baik, dia kata dan dijadikan zina itu satu perniagaan besar bagi perempuan yang suka berniaga aurat dan juga jual iman. Dia kata. Sampai boleh buat satu bisnes benda ni. Ada satu ibu ayam boleh buat duit dengan zina yang kotor ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka akan jadi, dia kata, pencariannya dan makan minumnya daripada sumber itu sangatlah besar, dia kata. Buruknya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amatlah, dia kata, huduhnya perkara ini. Ni dia cerita tentang zina. Dan tuan-tuan buka muka sebelah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tushrabal khamr, dan juga banyaknya diminum arak. Tanda akhir zaman. Arak ni tak payah buat apa lah. Tak payah jual di kedai terbuka lagu tu aja. Jual di kedai terbuka tu. Budak Melayu pun tak boleh nak beli arak mahal, dia pergi beli daun ketum. Adik-beradik arak lah. Cerita kata bila minum jadi khayal, jadi tak tahu siang malam, jadi tak... Arak lah. Arak lah. Ni berlaku di akhir zaman. Maka itulah satu daripada alamat kiamat. Minum arak menjadi alamat kiamat. Satu daripada alamat kiamat yang sudah zahir pada kita sekarang ini, iaitu orang minum arak. Dan telah banyak sangat-sangat, kata Syekh Idris Al-Marbawi. Banyak sungguh. Lebih teruk lagi apa dia? Bila majlis yang melibatkan orang-orang besar, dihidangkan arak. Habis. Ada anak-anak kita ni, asal daripada kampung-kampung ni, pergi kerja dengan corporate company, kolong merak company, company besar. Company besar ni dia ada dinner, dia ada macam-macam. Hujung tahun dia ada. Mai jumpa kita ni, mai cerita, Ustaz, saya tak boleh tahan kerja ni, bukan pasal apa Ustaz. Dia kata, saya ni Allah bagi rezeki satu. Daripada mula masuk naik sampai level saya duduk lah ni, duduk jaga regional, duduk jaga region, duduk di regional office, duduk di head office. Dia kata, masalah Ustaz satu ya, bila kita nak kena pergi entertain kita punya customer, kita punya apa ni, dia bawa keluar main tu. Dia petuang bagi kat kita. Kita tak minum, big boss kita duduk jegir macam nak terjeluk biji mata. Jegir tengok air dia ni apa ni, dia tak minum kan. Karena minum itu menunjukkan status. Jenuh saya, dia kata kadang-kadang buat-buat kita nak pergi pancong, saat-saat buat-buat kita sakit perut, saat-saat buat-buat telefon bunyi, bangkit pergi duduk di penjuru mana cakap ni, nak bagi habis bang dia balik ni. Ni, sampai macam tu jadi. Dia kata, Ustaz, saya habang kat Ustaz ni. Saya bila pergi majlis macam tu, telefon ni, saya set apa nama alam. Set. Agak dalam setengah jam sekejap lagi dia nanti bunyi. Bunyi itu bunyi alam. Bunyi. Bila bunyi itu dia tekan bagi sengap buat cakap telefon. Padahal bukan ada siapa telefon pun.
Bangkit pergi bercakap, buat tunjuk sana, utara, selatan, timur, barat, apa semua ni. Okey, mai balik. Bosnya, siapa call? Tak ada, ni kita punya klien, apa, duduk sekali lagi. Alam tu lagi tak tekan stop lagi tu, dia duk ulang bunyi. Dia sampai kena buat lagu tu. Bunyi pula lagi. Dia kata leceh, ni call tak berhenti. Padahal dia yang pergi buat benda tu. Pasal nak lari daripada botol ni. Nak habang dekat big boss ni. Nak habang kata, bos saya tak minum. Tak boleh habang tuan-tuan. Pasal apa? Habang tu pantang big boss dia. Kita tak duduk pada kedudukan anak-anak kita ni. Kita tak tahu. Kita dengar cerita ni pun kita kata ni betul kan ni cerita ni. Tapi anak-anak kita yang duduk pada kedudukan tu mengadu tuan-tuan. Merintih hati mereka ni. Dia kata saya ni tak tahu sampai bila Ustaz ni nak kena duduk. Saya takut lama-lama dia patah ni saya punya cerita ni. Nak berhenti dengan zaman lah kerja susah dia kata dia duk main lagu tu. Ni yang kita duk baca kitab ni yang kata apa? Wa tushrabal khamr. Arak ni sudah menjadi minuman yang berleluasa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaksuran nisa wa yaqillur rijal. Dan salah satu lagi tanda akhir zaman ialah perempuan ni jadi ramai, laki-laki sikit. Perempuan ni dia punya ramai lah, ya Allah. Tentu sekolah pula ni cikgu perempuan semua. Itu siapa akan pergi buat cakap nakal tu. Dia kata tu dia antara sebab. Dia kata budak-budak lah ni banyak jadi sotong. Jadi duduk jalan. Dia kata pasal apa? Pasal model. Dia di sekolah semua cikgu perempuan. Cikgu laki-laki ni tinggal berapa orang ni. Bilik guru tu perempuan. Perempuan. Cikgu laki-laki tinggal di hujung-hujung tu. Ada berapa meja. Semua perempuan. Jadi budak-budak ni masuk cikgu matematik, perempuan masuk cikgu bahasa Inggeris, perempuan masuk cikgu sejarah, perempuan masuk cikgu bahasa Malaysia, perempuan masuk cikgu fizik, perempuan. Dia pun jadi begitu. Ada orang kata, wallahu alam lah, kata tu betul, kata betul. Tapi saya fikir-fikir balik, betul ke? Dia jadi begitu. Pasal apa? Pasal ramai perempuan. Keluarga dia sendiri, dia seorang laki-laki. Kak ada 3 orang, bawah adik 2 orang, semua perempuan. Dia seorang laki-laki. Jadi nak buat, jadi laki-laki ini, nak, orang Arab kata rajulah, nak jadi laki-laki ni tak boleh. Pasal semua perempuan. Semua melawak jenis tangan tarik jauh lagu tu, baru tampak. Jadi dia pun pergi jadi lagu tu. Oh, dia kata kacau macam ni. Pasal apa? Rupanya tanda akhir zaman ni wayaksuran nisa. Orang perempuan memang ramai. Wayaqillar rijal. Laki-laki kurang. Laki-laki kurang banyak, dia kata. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, hatta yakuna li 50 imra'ah qayyimun wahid. Sampai Nabi kata apa? Ramai perempuan ni dia akan sampai pada nisbah. Nabi sampai begitu apa orang kata begitu spesifik. Begitu detail Nabi bagi nisbah laki-laki perempuan menjelang kiamat ni, sehinggalah sampai ke tahap 50 orang perempuan, 1 laki-laki. 50 perempuan, 1 laki-laki. Nabi kata, tuan-tuan percaya tak apa yang Nabi kata? Pasti akan jadi. Maka siapa kerja di pejabat, apa banci penduduk, apa semua ni, mereka boleh cek lah ni ratio laki-laki perempuan di Malaysia berapa. Ratio laki-laki perempuan di dunia berapa, boleh tengok. Tapi angka ni macam mana pun dia akan pi, macam Nabi kata apa dia, li 50 imra'ah, bagi tiap-tiap 50 perempuan qayyimun wahid, nisbah dia 1 laki-laki. Oh, jenuh tuan-tuan, dia jadi lagu tu jenuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, esok dia main satu masa, esok ketua polis negara pun perempuan, ketua pengarah bomba pun perempuan. Kan polis bomba ni patut laki-laki lah, nak pergi padam api, nak pergi apa kan, dia main perempuan. Dia main rumah terbakar, main uyung-uyung kereta bomba, main turun-turun perempuan bersanggui semua, kain gelunggong semua tinggi belakang, pakat video semua ayah. Kacau tuan-tuan, kacau. Tapi yang pastinya apa, benda ni pasti jadi, cuma bila Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya, di dalam kitab sahihnya pada Kitabul Ilmi. Nah, wallahu a'lam. Minta maaf panjang sikit pasal kita nak habis hadis yang panjang ni, dan insya-Allah lepas ini kita akan masuk satu hadis lain pula
Dia akan cerita sikit tentang Hajjaj yang kita cerita zalim dia pada bulan lepas. Ada hadis cerita pasal kezaliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Nah, lepas tu dia akan main, lepas pada ni dia akan main cerita-cerita pasal kiamat saja. Kiamat tidak akan jadi sehinggalah di atas muka bumi ni sampai tak ada orang sebut Allah di mulut dia. Masa tu kiamat. Ni keadaan kita lah ni, okey lagi ni. Okey ni, hujan-hujan boleh main macam ni, ramai main mengaji ni, kira okey. Dia akan main satu masa dekat nak kiamat esok. Nabi kata apa? Tidak ada seorang di atas muka bumi ni yang mulut sebut Allah. Lah ni kita apa sikit Allah. Allah kan. Esok ni dia main apa sikit, dia kata apa? Oh my God. Dia dah jadi lagu tu. Dia bersin. Allah dah orang Melayu lah ni bersin kan. Bila bersin, kita kata Alhamdulillah. Ada pula syekh kat tepi kata Yarhamukallah. Kita pula jawab balik Yahdikumullah. Cantik lah ni. Dia main satu masa, Allah dah ada tapi tak ramai lagi. Bersin, sorry. Lah ni. Saya jumpa dah. Tuan-tuan, saya ingat sikit hari lagi jumpa. Saya jumpa dah macam ni. Islam duduk sama dengan kita, bersin, kita sorry, kita kata kat dia. Alhamdulillah tak keluar di mulut dia keluar sorry. Nampak tuan-tuan? Makna dia apa? Allah tu makin duk korang sebut. Tuan-tuan, setelah kita baca benda-benda ni, pengajaran paling besar kita nak kena ambil apa dia? Suburkan balik Islam dalam rumah kita. Pengajaran paling besar, suburkan balik Islam dalam rumah kita. Kita, isteri kita, anak-anak kita, suburkan balik Islam dalam rumah kita. Anak-anak semua pastikan tutup aurat. Anak-anak semua pastikan 5 waktu sembahyang jangan tinggal. Anak-anak kita semua pastikan mereka ni ikut agama kita. Kalau tidak, kiamat sudah dekat. Kita akan terima akibat dia. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Tak payah kot. Nak minta suruh ulas isu semasa pula. Ni Bukit Gantang ke apa ni? Dah isu semasa orang cakap kan. Masalah apa nama satu kalimah Allah, itu isu semasa lah. Kalimah Allah, boleh tak agama lain nak guna Allah sebagai nama Tuhan dia? Isu yang terkini apa orang kafir pergi baca ayat Quran apa semua kan. Isu ni kalau ulas panjang cerita. Ni pun dah 9.40. Tuan-tuan mau balik sampai tengah malam, kita boleh ulas benda ni. Kan? Cuma pada dasarnya dalam Quran ada sebut. Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Quran very clear, cukup jelas. Kalau kamu tanya wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, tanya orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa jadikan langit bumi ni semua? Kita pergi jumpa satu orang kafir, tanya dia, langit bumi ni semua siapa bagi jadi? Quran kata, la yaqulunna Allah. Nescaya kafir ni akan jawab Allah. Okey. So kalau berdasarkan kepada ayat itu, Quran tidak melarang orang kafir kata Allah Tuhan dia. Tidak melarang. Tapi itu dari segi ayat Quran begitu. Dalam konteks, ini bab lain pula. Dalam konteks masyarakat hari ini, kalau sekiranya pihak bukan Islam ni nak minta hak untuk menggunakan nama Allah dengan tujuan nak mengelirukan orang Islam, maka kebenaran tak boleh bagi. Ini dua perkara yang tuan-tuan kena faham. Faham tak? Dari segi ayat Quran memang macam tadi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah bagi jadi langit dan bumi. Maknanya kafir mengaku Allah yang buat langit dan bumi. Allah tu Tuhan dia. Maknanya daripada ayat tu tidak boleh, tidak ada larangan depa nak kata Allah Tuhan depa. Ada dalam masyarakat kita hari ni pun bukan Islam, dia kata Tuhan Allah. Ini Tuhan Allah punya kuasa, dia kata ini Tuhan Allah punya kuasa. Kita tak boleh kata hang tak boleh sebut Allah tu Tuhan. Tak boleh. Sebab memang fitrah manusia, dia last sekali dia akan terima ada satu kuasa besar
yang menentukan susah senang, hidup mati dan sebagainya. Dan kuasa tu hati dia, dhamir dia kata kuasa tu Allah. Itu fitrah Allah bagi jadi dekat manusia. Tapi dalam konteks masyarakat kita hari ini, kalau pihak yang duk minta nak guna nama Allah ni dengan niat, dengan tujuan dia nak cetak kitab-kitab agama dia nak bubuh Tuhan dia nama Allah, nak bagi keliru orang Islam, maka kebenaran itu pihak berautoriti tidak boleh bagi. Itu jelas. Okey, masalah orang kafir pergi duk baca ayat Quran apa ini, kempen pilihan raya ni satu soal lain. Kalau dia baca, yang baca dia itu menunjuk kata dia percaya dengan ayat tu. Tidak ada larangan depa nak baca tu. Tapi kalau baca dia tu dengan tujuan nak mempersenda-sendakan ayat Quran kita, itu salah dan tidak boleh dibenarkan. Itu sebab tuan-tuan, bila timbul isu-isu semasa macam ni, dia akan keluar pendapat yang macam-macam. Tanya satu pihak kata boleh, tanya satu pihak kata tak boleh. Sebenarnya penjelasan dia macam ni. Dia boleh dalam keadaan apa, dia tak boleh dalam keadaan apa. So kalau sekiranya kita kata boleh, pun tak boleh. Esok satu hari, mereka pergi buat main-main ayat Quran ni, mereka baca suka hati dan sebagainya, kita dah tak boleh kawal mereka. Mereka mempersenda-sendakan ayat kita. Tak boleh juga benda tu dibiarkan. Tapi kalau dalam keadaan dia percaya kepada ayat tu, dia kata dalam Quran sendiri ada sebut benda ni, dan dia menggunakan ayat Quran tu sebagai hujah, semacam mana orang Islam berhujah dengan ayat tu, kita tak boleh larang dia. So, tengok keadaan dia macam mana. Tapi apapun, peringatan kena bagi. Peringatan kena bagi kepada orang-orang yang bukan Islam ni, ini ayat suci kami. Kalau hampa nak guna dalam bentuk yang betul, dalam bentuk yang benar, dalam bentuk yang menunjuk kata hampa pun percaya macam mana yang Islam kata, okey. Tapi kalau hang guna dalam bentuk nak istihza, dalam bentuk nak mempersenda-sendakan, maka kita tidak boleh biarkan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu penjelasan kepada isu semasa. Saya tahu minat sangat, sentuh sangat-sangat isu semasa ni, sebab kita tidak akan dapat satu keadaan di mana penjelasan kita bagi 100% orang boleh terima. Dia akan ada satu pihak tak puas hati dengan penjelasan yang dia ni bagi. Ada satu pihak tak puas hati dengan penjelasan yang orang lain pula bagi. Kita bagi tahu macam tu keadaan dia. Quran macam mana, sebenar dia macam mana. Bacaan ni kena dua. Satu bacaan dari segi ilmu agama, satu bacaan dari segi keadaan politik. Kalau kita kata kita benarkan mereka guna kalimah Allah sebagai nama Tuhan mereka, mereka akan print keluar kitab-kitab mereka ni, mereka akan bubuh Allah. Anak-anak kita duduk ada merata, mengaji universiti, duduk sana sini dan sebagainya, mereka akan lempak ni buku-buku yang mereka terjemah guna nama Allah sebagai Tuhan ni, bagi budak-budak kita baca. Budak-budak anak-anak kita ni tak mantap agama dia. Bila dia baca-baca, dia jadi confused. Di Pulau Pinang banyak dah tuan-tuan, mereka buat komik, mereka buat apa semua, cerita kata Allah ni Tuhan. Dah ada banyak dah. Pihak cawangan khas Pulau Pinang duk dapat berapa banyak dah. Dia tunjuk kat saya hari tu ni. Kata, tengok Ustaz, benda ni disebarkan. Dan anak-anak Melayu kita yang rapuh, yang tak kuat agama, bila baca-baca dia jadi confused, dia jadi keliru. Maka itu bahaya. Maka perlunya ada satu undang-undang yang melarang mereka daripada guna perkataan itu. Kerana nampak mereka berniat tidak jujur dalam permohonan itu. Boleh tuan-tuan, saya minta satu ya tuan-tuan. Atas nama agama kita kena satu. Atas nama agama kena satu. Kalau tidak, orang buat main-main agama kita. Kena satu. Atas nama agama apa pun tak peduli. Aku benda ni menyentuh agama. Aku pendirian aku macam pendirian agama. Jelas benda tu. Maka orang tak boleh main-main dengan kita. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم